Kita nak masuk section yang terakhir dalam topik pembezaan, iaitu perubahan kecil. Okey, perubahan kecil ni dia tak susah sangat. Dan dari segi matematik ni tidak complicated sangat macam yang sebelum ni lah. Tapi konsep dia mungkin susah sikit nak faham. Tak apa, saya nak terangkan konsep dia dulu. Kalau tak faham konsep, tak ngapa, sebab kita akan ada contoh-contoh soalan. Kita akan lepas tengok contoh, insya-Allah akan faham. Okey, tengok saya nak cerita tentang konsep. Konsep memang susah nak faham. Alright. Katakanlah kita ada garis lengkung macam ni. Y bersama dengan fx. Sekejap. Okey. Ini lengkung dia, ini persamaan dia, fungsi dia fx. Ini fx ya. Dan kita pilih satu titik pada garis lengkung tu. A, xy lah katakan xy ni satu titik. Dan kita lukiskan garisan tangent. Jadi ini AT adalah garisan tangent. Garisan tangent pada titik A, XY. Kemudian, kita nak pilih satu titik lagi di dalam lengkung tu yang dekat sangat dengan titik B, titik A tu. Titik yang dekat sangat. Jadi kita namakan titik B. Iaitu X tambah delta X, Y tambah delta Y. Okey, kalau tengok dalam diagram ni memang titik B tu nampak jauh. Okey. Tapi saya lukis jauh tu sebab nak buat illustration, untuk nak mengilustratekan ilustrasi dia tentang perubahan kecil. Tapi sebenarnya kita tentang bercakap tentang B tu berada mungkin dekat sangat dengan A, mungkin dekat sini saja. Okey. Saya letak jauh untuk ilustrasi saja ya. So ini titik baru, kita tengok sini dia punya koordinat dia, X dah tambah dengan delta X. Okay. Dan Y dah tambahan delta Y. Maknanya ada perubahan. Ada perubahan kepada koordinat X dan koordinat Y. Okey. Nilai bagi dy dx pada titik A iaitu kecurunan tangent AT ialah, ini kita belajar tentang had hari tu. Delta Y per delta X. Dikala delta X tu menghampiri kosong. Maknanya perubahan yang sangat kecil lah. Okey, ini dia. Delta Y dan delta X. Anggaplah delta Y dengan delta X tu kecil sangat. Jadi segitiga tu sepatutnya kita tak nampak pun dengan mata kita. Sebab dia terlalu kecil. Okay, sepatutnya lah. Okay. Kalau saya buat kecil sangat nanti tak boleh nak mengajar pula kan. Tak boleh nak mengajar sebab terlalu kecil tak nampak. Tapi saya jadi besarkan. Saya sengaja besarkan. Tapi imagine lah kalau dy dx tu kecil sangat. Jadi itulah dia. Delta Y per delta X tu menjadi satu kecurunan yang sepatutnya sama dengan kecurunan tangent lah. Sama dengan kecurunan tangent. Okey. So kita katakan delta Y per delta X tu lebih kurang sama. Ini curly equal. Dia wavy punya equal sign. Kalau nak dibentuk macam ni. Ini bukannya sama juga tetapi lebih kurang sama. Okay. Delta Y per delta X lebih kurang sama dengan dy dx. Okey. Kalaulah saya pindahkan laser pointer. Kalaulah saya pindahkan delta X ni ke kanan, dia akan jadi delta Y lebih kurang sama dengan dy dx darab dengan delta X. Okey. Itu secara konsep dia lah. Alright. Okey. Sekarang ni fungsi dia fungsi fx. Tetapi lepas kita tambahkan delta x, kita akan dapat delta x pula, delta y pula, delta x. F fungsi itu sekali, fungsi itu x tambah delta x sama dengan y tambah delta y. Alright. Apabila kita tambahkan delta x pada x, sudah tentulah y pun akan bertambah dengan delta y. Imagine delta x ni value yang nilai yang sangat kecil. Jadi dia memang samalah, lebih kurang samalah. Okey. Tetapi kita dah tulis tadi delta y adalah lebih kurang sama dengan dy dx darab dengan delta x. Okey. Jadi kita nak gantikan delta y ni dengan keseluruhan ini ya. Keseluruhan ni. Jadi dia jadi macam mana?
Dia jadi f x tambah delta x lebih kurang sama dengan y tambah dy dx delta x. Okey. Secara konsep ni mungkin korang masih pening, tetapi tak ngapalah. Kita akan tengok contoh. Atau kita katakan fx tambah delta x lebih kurang sama dengan fx. Saya gantikan y itu dengan fx saja ya. Tambah dy per dx darab dengan delta x. Jadi ini dia punya so called formula dia untuk perubahan kecil. Tak faham tak mengapa? Kita akan tengok contoh, nanti korang akan jadi lebih clear lagi apa yang dimaksudkan ni. Tapi ingatlah, ini dia punya formula dia. Kita akan apply, jangan risau. Tengok slide yang seterusnya. Okey, ini soalan contoh. Diberi bahawa y bersama dengan x kuasa 3. Okey. X kuasa 3. Cari perubahan hampir dalam y jika x menokok daripada 4 kepada 4.05. Alright. Kita jangan baca soalan B lagi. Kita tengok soalan A dulu. Okey. Y bersama dengan x kuasa 3. Jadi dy dx bersamaan dengan 3x kuasa 2. Alright, 3x kuasa 2. Itu dy dx. Okey, sekarang ni dia kata apa? X menokok. X dia menokok daripada 4 jadi 4.05. Jadi kecil lah nilai dia. Makna delta X bersama dengan 4.05 tolak 4. Iaitu bersama dengan 0.05. Alright. Kita tengok balik di dalam formula ni, dia kata, okay, dia suruh cari nilai y. Y ataupun f x tambah delta x, ini bersama dengan y lah. Okay? Ataupun kita sebut y lah. Kita apa, kita bubuh y, tak ngapa. Adalah bersamaan dengan, apa formula dia? Sorry. Y, okay, y tambah delta y, dy dx darab dengan delta x. Sama dengan sekejap. Ni sama sekejap, saya nak copy lah yang tadi tu. Risau kot nanti terlupa pula. Mana dia? Sekejap, Allah. Ni dia. Okey. Allah. Okey, saya letak kat sini. Okey, sama dengan apa? Sama dengan x kuasa 3, iaitu nilai, iaitu inilah y, tambah dy dx. Okey, kita tengok yang ni, dy dx iaitu 3x kuasa 2. Alright. Darab dengan delta x iaitu 0.05. Itu nilai delta x. Sekejap saya nak buat satu reference sekejap Tunggu sekejap. Mana dia? Mana dia?
Okey, tunggu sebentar ya. Sabar. Saya nak pastikan konten saya buat ni betul. Mana dia? Alright. Okey. Okey, sekejap saya nak backtrack sekejap. Keep. Saya nak start daripada awal balik Mana dia? Okey. Start all over again. Y bersama dengan X kuasa 3. Jadi dy dx bersama dengan 3x kuasa 2. Okey, ini yang kita buat tadi. Jadi sekarang kita kata x adalah bersama 4. X bersama dengan 4 bermakna dua perkara delta x adalah bersama dengan 4.05 tolak dengan 4 iaitu 0.05 yang seperti kita buat tadi tu. Dan dy dx pula berapa? Okey. Dy dx adalah bersama dengan 3 4 kuasa 2. Berapa tu ya? 4 kuasa 2 16. 16 darab 3 jadi 16 darab 3 jadi apa? 48. Okey. Jadi 48 itu dy dx. Okey. Tadi pun kita ada sebut apa dia? Delta y bersama dengan bukan bersamaan tapi lebih kurang sama dengan dy dx darab dengan delta x. Jadi kita tengok nilai delta y itu apa dia. Delta y bersama dengan bukan bersama dengan, lebih kurang sama dengan dia nak perubahan hampir y saja. Jadi kita cari delta y sajalah. Lebih kurang sama dengan dy dx iaitu 48 darab dengan delta x iaitu 0.05. Dia kalkulator saya. Ini dia. 48 darab 0.05. 0.2. Ni bukan. 48 darab 0.5. 0.05. 0.2. 0.02. Betul lah. Kan? 48. Sorry ya lah. 48 darab dengan 0.05. Iaitu bersama dengan 2.4. Jadi ini dia nilai delta y. Delta y lebih kurang 2.4. Okey. Sebenarnya dah jawab dah soalan dia. Okey. Kalau nak cari nilai y, f x tambah delta x, kita boleh cari nilai y iaitu 4 kuasa 3. Ini y itu x kuasa 3, jadi 4 kuasa 3 tambah dengan delta y. Delta y ialah 2.4. Jadi 4 kuasa 3 jadi berapa? Ini tak masuk dalam soalan tapi kita bubuh saja. 4 kuasa 3 kemudian tambah dengan 2.4 itu delta y. Jadi nilai dia 66.4. Okey, ini dia punya jawapan dia lah. Ini dia punya jawapan dia. Yang ni tak required tapi saya saja nak masukkan. Ini jawapan yang betul yang diminta. Sebab dia minta perubahan hampir dalam y jika x menokok daripada 4 kepada 405. Okey. Kenapa kita sebut dia lebih kurang sama? Sebab dia sebenarnya tidak betul-betul sama. Kita telah ambil, katakan garis lengkung dia macam ni. Kita dah ambil titik satu dekat sini. Dan kita assume
dy dx di titik A ni, tetapi kita pilih titik B. Titik B sebenarnya dia punya tangent dia lain. Dia punya kecurunan dia lain. Dia punya kecurunan dia lain sebenarnya. Lain sedikit saja, lain sedikit saja. Sebab itulah kita katakan bahawa delta y ni lebih kurang, okey, lebih kurang 2.4. Tapi sebenarnya tidaklah. Sebenarnya bukan 2.4. Tapi this is a good estimation. Ini yang dia minta. Dia nak minta kita anggarkan. Ini hanya anggaran saja ya, anggaran. Anggaran ni apabila delta x ni kecil lah. Delta x ni menghampiri kosong. Okey. Boleh faham tak tu? Complicated juga ni. Boleh faham tak so far? Boleh juga. Boleh juga. Nanti makin lama. Okey, tak apa, kita ada contoh lagi. Contoh 23 ada lagi. Contoh yang B, soalan B ni pun ada lagi. Okey. Kita tengok soalan B pula. B. Perubahan hampir dalam X jika Y menyusut. Okey, sekarang ni Y pula menyusut daripada 8 ke 7.97. Okey. Y bersama dengan 8. Kemudian maknanya Y bersama dengan 8 maknanya X kongsi 3 tu bersama dengan 8. Alright. Kalau X kongsi 3 bersama 8 maknanya X kongsi 3 itu bersama dengan 2 kongsi 3 lah. Sebab 2 kongsi 3 bersama dengan 8. Bermakna X itu bersama dengan 2. Alright. Itu nilai X. Okay. Y bersama dengan X kongsi 3. Maknanya 2 kongsi 3 jadi 8. Alright. Delta Y berapa? Dia menyusut. Jadi 7.97 tolak 8. Iaitu tolak 0.03. Okay, nilai yang kecil lah. Ini dikira sebagai satu nilai yang kecil. Alright. Dy dx berapa? Dy dx kita ambil nilai x dia bersama dengan 2. Jadi 3 2 kosong 2 iaitu 12. 4 darab 3 iaitu 12. Jadi kita tengok, kita guna balik formula yang kita guna formula yang ini saja. Kita guna formula ini saja. Kita cari nilai delta x. Delta y kita dah tahu. Delta y ialah negatif 0.03 sama dengan dy dx. Dy dx itu berapa? 12 darab dengan delta x. Alright. Jadi delta x adalah lebih kurang sama dengan negatif 0.03 dibagikan dengan 12. Jadi bersama dengan berapa lebih kurang? Kalkulator. Negatif 0.03 bahagi 12. Ni dia. Oh lama. Ini maksudnya ada 3 titik perpuluhan dia. Maknanya negatif 0.00 sekejap. Negatif 0.0023 25, sorry. Macam inilah jawapan dia. Negatif 0.0025. Ini nilai delta x. Nilai dia negatif ya sebab y menyusut. Okey. Menyusut. Bukan menokok menyusut. Okey, ada apa soalan tak? Soalan A dengan B ni. Faham Igu. Alright. Kita tengok contoh 23. Kalau tak faham, tanya ya. Okay, y bersama dengan punca kuasa dia bagi x. Ataupun kita katakan y bersama dengan x kuasa setengah. Alright. Yang soalan A ni mudah lah. Cari nilai dx apabila x bersama dengan 4. Okay. Jadi A mudah dy dx berapa? Dy dx bersamaan dengan
1/2 X kuasa negatif setengah. Ataupun bersama dengan 1/2 punca kuasa 2 bagi X. Alhamdulillah, sorry, saya baru lepas dinner. Dan apabila X bersama dengan 4, jadi dy dx adalah bersama dengan 1/2 punca kuasa 2 bagi 4. Iaitu bersama dengan 1/4. Ini jawapan dia untuk soalan A. Alright, kita tengok soalan B. Soalan A ni straightforward. Kalau masih suka nak cari dy dx ni, ini maknanya kita kena ulang balik kelas pembezaan daripada awal. Okey. Sekarang dia kata nilai hampir. Soalan B, nilai hampir bagi 4.02. Maknanya apa? Maknanya ada perubahan nilai X. X dia berubah daripada 4 menjadi 4.02. Bermakna delta X tu bersamaan dengan 4.02 tolak 4, iaitu 0.02. Okey, nilai yang kecil. Nilai yang kecil saja. Cik, Ya. kalau atas tu letak, yang atas tu dia letak punca kuasa dulu. Ya, itu punca kuasa 2 betul. Itu adalah Y, itu ada nilai Y. Tapi kita tengah tengok nilai X di dalamnya. Oh, okey, faham. Kita tengah tengok X di dalam punca kuasa 2 tu. Jadi kita tengok pada 4 tu lah. Kita lupakan dulu punca kuasa 2 tu. Sebab punca kuasa 2 tu untuk Y. Tapi nilai X tu berubah 0.02. Alright. Jadi kita boleh cari nilai dy dx. Bukan dy dx, tapi delta y. Delta y adalah lebih kurang sama dengan dy dx yang didarabkan dengan delta x. Jadi lebih kurang berapa? Lebih kurang dy dx tadi kita dah tahu 1/4. Okey, daripada soalan A tadi 1/4 darab dengan 0.02. Jadi lebih kurang berapa? Delta y bersama dengan berapa tu? 1/4 darab 0.02. Maknanya 0.0, ni 3 titik puluhan je, 0.005. 0.005. Ini nilai delta y. Bermakna dia nak cari nilai y. Y lebih kurang sama dengan apa? Bersamaan dengan sekejap kita tengok balik formula yang awal tadi. Fx tambah delta x adalah bersama dengan fx tambah dengan delta y. Tambah dengan delta y, betul. Tambah dengan delta y. Ya. Tambah dengan delta y. Ataupun sebelum ni kita sebut apa? Kita sebut begini. Kita sebut dy dx didarabkan delta x. Ataupun kita sebut fx tambah delta y lah. Sebab apa? Sebab disebabkan ini. Alright. Jadi fx berapa? Fx adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi 4. Okey, itu nilai x Sebab y bersama dengan punca kuasa 2 bagi x. X adalah bersama dengan 4. Okey, tambah dengan 0.005, iaitu 2 tambah 0.005 ataupun bersama dengan 2.005. Alright. Jadi conclusion dia apa dia? Saya tulis dengan darab biru sekejap Saya nak compare tengok. Conclusion dia, punca kuasa 2 bagi 4.02 adalah lebih kurang sama dengan 2.005. Lebih kurang sama tau. Okay. Kalaulah saya ambil calculator, sudah tentulah jawapan dia not exactly that lah. Okay, tengok punca kuasa 2 bagi 4.02. Nilai dia 2.0049937666. Sebab itulah kita katakan nilai dia lebih kurang saja sama dengan 2.005. Boleh faham tak?
Faham cikgu? Ada soalan apa-apa lagi tak? Cikgu, Ya. kan dalam soalan ni dia bagi apabila X sama dengan 4 tu kat soalan A je kan. Kalau kat soalan B tu dia memang boleh pakai juga kan? Memang boleh pakai sebab kita dah anggap X tu besar dengan 4. Tengok sini Kita dah anggap X tu besar dengan 4. Tetapi ada perubahan yang kecil iaitu 0.02. Jadi kita pegang base dia sebagai 4. Ingat tadi kita buat garis lengkung. Kita pilih titik A di sini. Katakanlah ini titik dia X bersama dengan 4 kan. Kemudian kita pilih titik di sini which is X bersama dengan 4.02. Tetapi kita sebenarnya tengok kecerunan pada titik ini, bukan kecerunan pada titik yang kedua tu. Sebab tu kita ambil nilai X tu sebagai 4. Dan kita menggunakan teknik estimation, perubahan kecil tu, untuk mencari nilai nilai inilah apa nama, fx tambah delta x. Lebih kurang saja. Okey, lebih kurang sama dengan fx tambah delta y. Begitulah. Estimation saja tu. Okey, boleh faham? Okey, faham cikgu. Alright. Ada lagi satu lagi contoh 24. Lepas tu contoh 24 tu ada lagi contoh 25 pula. Lepas tu baru ada latihan. Okey, ada banyak peluang lagi untuk memahami ni. Kalau masih belum sure lagi, ada masa lagi Tengok contoh 24. Semuanya diambil daripada buku teks. Alright. Diberi Y 2x cos 2 tolak 3 tambah 4. Apabila X bersama 2, terdapat perubahan kecil dalam X sebanyak 3%. Okey, 3% tu kira kecil lah. Dengan menggunakan konsep kalkulus, cari peratus perubahan dalam Y yang sepadan. Okey, dia suruh cari delta Y. Itu dia maksud dia. Dia suruh cari delta Y. Tengok sini. Boleh faham tak soalan? Okey, Y bersama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Jadi dy dx berapa? Dy dx bersama dengan 4x tolak 3. Ini dia punya expression. Okey. Pada x bersama dengan 2. Dy dx bersama dengan 4 darab 2 tolak 3, iaitu 8 tolak 3 bersamaan dengan 5. Okey, ini dy dx. Alright. Okey, kita tak perlu cari nilai y sebab dia nak cari peratus perubahan dalam y saja. Okey. Alright. Delta x bersamaan dengan apa? Dia kata 3%, bermakna 3/100 darab dengan 2 lah. Jadi berapa tu? 0.03. Dah tak yakin guna congak. 0.03, jadi 3% lah. Darab dengan 2. 0.06. Okey, 0.06 tu adalah nilai delta x. 0.06. Itu nilai delta x. Alright. Sekarang delta y, kita guna balik formula. Delta y adalah lebih kurang sama dengan dy dx didarabkan dengan delta x. Jadi delta y adalah lebih kurang sama dengan dy dx. Dy dx adalah bersama dengan 5. 5 darab dengan delta x, iaitu 0.06. Lebih kurang sama berapa? 0.06 darab dengan 5. 0.3. Alright. Delta y lebih kurang sama dengan 0.3. So, dia bukan nak cari delta y, dia nak cari peratus. Peratus perubahan dalam y. Oh, bermakna kita kena cari nilai y lah juga. Okey, kena cari nilai y, sorry. Okey, tak apa. Apabila x bersama dengan 2, kita katakan y bersama dengan 2, kita masukkan balik dalam persamaan ni 2 kuasa 2 tolak 3 darab dengan 2 tambah 4 bersama dengan
8 tolak 6 tambah 4. Betul ke? 8 tolak 6 betul. 2 tambah 4 bersama dengan berapa tu? Tambah dengan 6 lah. Sekejap. Tengok tu. Kira tolak pun dah lupa dah. 8 tolak 6 sama dengan 2. 2 tambah 4 jadi 6. Okey, 6 lah. Okey, betul 6. Alright. Jadi apakah percentage? Okey, percentage. Percentage ke perubahan, peratus perubahan pada Y. Peratus perubahan pada Y. Peratus perubahan pada Y ialah lebih kurang sama dengan delta Y per Y darab dengan 100. Iaitu delta Y itu berapa? 0.3 dibagikan dengan 6 darab dengan 100. Okey, saya letak kat sini lah. Dah tak cukup ruang kat bawah tu. 0.3 bagi 6 darab 100 iaitu 5%. Bersama dengan 5%. Itu adalah peratus perubahan pada Y. Jadi ini jawapan dia. Ini yang diminta. Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Boleh. Ada tiga contoh saja. Ada 3 contoh saja. Lepas ni ada latihan. Okey, ada latihan. Dan latihan ni pun bukan latihan terakhir jugalah. Ada latihan satu lagi. Okey, tak mengapa. Kita akan try jawab soalan satu ni. Kita bagi betul-betul faham lah. Okey. Alright. Cuba buat ni Cuba buat soalan ni. Soalan nombor 1 ni. Bagi setiap fungsi berikut, cari perubahan kecil dalam Y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam X yang diberi. Okey. Alright. Soalan A dulu. Nanti kita bincang jawapan dia. Soalan A. Y bersama dengan 4X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2. Okey. X menokok. X dia menokok daripada 1 kepada 1.05. Okey. Carilah dy dx, carilah delta X dan berikutnya. Ini tak susah. Ini tak susah sangat. Okey, dah salin soalan tak? Saya nak bawa ke slide ni kepada contoh. Salin dah ya, hopefully. Mana contoh mana? Saya tunjuk contoh yang ni. Cuba buat. Okey, siapa dapat jawapan tolong bagi tahu. Saya dapat 0.3 cikgu. 0.3. Saya pun dapat 0.3 cikgu. Tadi tu Akil ke Amar sebelum megat tadi? Amar cikgu. Amar. Akil macam mana? Dia kejap cikgu. Dah dapat belum Akil? Belum lagi. Belum lagi Okey. Teruskan. Cikgu. Ya. Nak cari delta. Kalau nak cari delta X, dia memang kena tolak nombor second tu dengan nombor first ni. Nombor second. Nombor yang baru kena tolak nombor yang lama. Jangan nombor lama tolak nombor yang baru. Baik cikgu. Okey. Soalan yang tadi tu tak susah sangat. Kita hanya ambil delta Y lebih kurang sama dengan dy dx darab dengan delta X. Itu saja. Cari nilai dy dx, cari nilai delta X, darabkan saja. Dapatlah delta Y. Akil, dy dx dapat berapa Akil? Saya dapat 12X kuasa 2 tolak 6X.
Okey, itu dia punya expression. Nilai dy dx tu lepas kita ganti Oh, dengan nilai. x sama 1. Dapat 6. 6. Okey, delta x dapat berapa? Delta X dapat 0.5. 0.05. Jadi darabkan saja. Ha. 6 darab 0.05. Dapatlah jawapan dia. Oh, ha. Macam tu saja. Okey, tak apa. Saya tunjukkan. Macam ni Okey, dy dx sama dengan 12 x kuasa 2 tolak 6x. Okey. Kita kata, okey, sebab dia kata apa? X menokok daripada 1. Dia kata x menokok daripada 1 ke 1/5. Maknanya kita kena ambil nilai x tu bersama dengan 1. Okey. Jadi pada x bersama dengan 1. dy dx bersama dengan 12 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1, iaitu 12 tolak 6, iaitu 6. Itu nilai dy dx. Okey. And then delta x bersama dengan 1/05 tolak 1, iaitu 0.05. Jadi delta y lebih kurang sama dengan dy dx darab dengan delta x, ataupun 6 darab dengan 0.05, iaitu bersama dengan 0.3. Jadi ini dia jawapan dia untuk delta y. Okey, Akil? Okey, cikgu. Boleh faham Alright, good. Boleh. Okey, tengok B pula. B ni pun lebih kurang sama saja. Lebih kurang sama saja metod dia. Mudah saja ni. Cikgu, Ya. saya dapat negatif 0.5. Negatif 0.5. Okey, good. Ya. Good. Okey, yang lain buat Amar, Akil, tolong buat B. Negatif 0.5. Negatif 0.5. Delta y negatif 0.5. Alright. Note down kat situ. Saya pun tak kira lagi. Cikgu, Ya. saya dapat negatif 0.5. Alright. Good. Itu Amar Amat. Alright. Sama jawapan dengan Magat. Very good. Jadi y bersama dengan 4 kuasa x kuasa setengah tambah 3x kuasa 2 dy dx bersama dengan 2 punca kuasa 2 bagi x tambah 6x. Okey. X dia berubah daripada 4 kepada 3.98. Delta X bersama dengan 3.98 tolak 4. Okey. Pada X bersama dengan 4. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama. Dapat yang sama juga. Okey, good, good. Very good. Betul lah tu. Okey. Pada X sama dengan 4, dy dx sama dengan 2 per kuasa 2 bagi 4 tambah 6 darab dengan 4, iaitu 2 per punca kuasa 2 bagi 4 bersama dengan 1 tambah 24, iaitu 25. Jadi delta y lebih kurang sama dengan dy dx darab dengan delta x, iaitu 25 darab dengan negatif 0.02, iaitu negatif 0.5. Jadi betul lah. Jawapan semua betul. Good. Kita teruskan. Soalan nombor 2. Buat soalan A dulu
Okay, nice. Cikgu, Ya, saya dapat negatif 0.05. negatif 0.05. Negatif 0.05 Alright. Good. Cuba buat B pula tu Megat. Baik, cikgu. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama. Okay, good. Pergi buat B pula Jawapannya betul. Alright, good. Sementara tu saya buat jawapan dekat sini. Alright. Okay, soalan B. Cikgu, Ya. yang P tu nak tolak macam mana, cikgu? Y menokok daripada 2 kepada 2 tambah P. Oh, Maknanya, dia just tambah P. tambah P saja. Maknanya P lah, delta Y P kan? kan? P lah. Baik. Tak susah sangat ni. Hanya disengaja bagi confuse je. Cikgu, saya dapat 2P. Okay. Tadi tu siapa? Akil ke Megat tu? Akil. Akil, good. Megat. Megat pula dah. Good, Akil. 2P. Betul lah jawapan tu. Okay, Akil. Kalau Akil cuba buat soalan ni pula. Nombor 3. Cikgu, saya pun dapat 2P juga. Okay. Amar ke tu? Ya, cikgu. Okay. Megat dapat Megat? Sekejap, cikgu. Saya padam balik. Saya ada tersilap buat. Okay. Okay, Amar buat soalan 3.
Cikgu dapat 2P. Alright, good. Buat nombor 3 eh. Okay, salin soalannya sekejap. Saya nak pergi balik. Nak completekan jawapan dia. Alright. Okay, siapa dah dapat nilai dy dx? Negatif 4 cikgu. Negatif 4. Okay, betul. Apa dah? Ui, 9.45 dah. Ada lagi yang tak dapat dy dx tak? Nilai dy dx apabila x sama dengan 2. Semua dapat dah tak? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Dapat. Okay, good. Teruskan cari nilai hampir bagi 16 bagi 2/02 square. Siapa dah dapat nilai delta y? Saya dapat negatif 0.08 cikgu. Okay, good. Cikgu, jawapan dia saya dapat 3.92. Okay, very good. Betul tu. Kalau kita guna calculator, kita akan dapat nilai yang sangat hampir dengan nilai itulah. 16 bagi 2.02 square. 3.921184. Jadi betul lah 392 tu. Ada siapa-siapa yang belum dapat delta y? Akil, Amar dapat tak nilai delta y? Dapat cikgu. Okay, Amar Akil? Eh. Akil ke Amar tadi tu? Akil. Akil? Okay. Aduh, hai. Amar dapat berapa delta y? Jawab cikgu. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi.
Tak susah. Cari dy dx, cari delta x, darab je. Cikgu, Ya. yang delta y tu dy dx darab delta x kan cikgu? Ya, betul. Saya dapat negatif 0.08. Betul tu. Jawapan last dia 3.92. Ya, betul. Tu siapa? Akil ke tu? Amar. Amar. Okey. Amar, good. Akil dapat Akil? Dah dapat cikgu. Alright, good. Okey, jawapan tu pun saya dah tulis dah. Okey, saya nak nombor 4 ni buat sebagai homework. Saya nak cepat-cepat buat contoh 25. Ini contoh yang terakhir. Kemudian ada latihan selepas tu. Kita pun masa ada tinggal 10 minit saja, lebih kurang. Saya rasa latihan yang seterusnya buat kat rumah lah. Okey. Kita cuba tengok kepada contoh yang terakhir, contoh 25. Sekarang ni kita nak mengaplikasikan perubahan kecil tu. Konsep perubahan kecil tu kita nak mengaplikasikan dia. Okey, kita tengok situasi ni lah. Cari perubahan kecil pada isi padu. Isi padu dia I, itu dia punya simbol ya. I, cm padu, sebiji bola kaca yang berbentuk sfera apabila jejarinya J bertambah daripada 3 cm kepada 3.02 cm. Okey, mula-mula sekali kita kena tahulah dulu isi padu sfera apa dia? Isi padu sfera. Okey, isi padu sfera. Sfera. Alhamdulillah. Bersama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Betul tak? Ada siapa yang ingat? Alright. Okey, jadi ini adalah dianya. Jadi, I, ini formula dia. 4/3 pi J kuasa 3. Ini ekspresi untuk I. Dan kita nilai J dia, J berubah daripada 3 ke 3.02. Bermakna delta J adalah bersama dengan 3.02 tolak 3, iaitu bersama dengan 0.02. Okey, kita simpan nilai delta J tu. Delta J bersama dengan 0.02. Alright, fine. Sekarang kita nak cari DI DJ. DI DJ kita membezakan formula ni tadi ada bersama dengan 4 pi J kuasa 2. Okey, ini DI DJ. Okey. Kita akan aplikasi sama juga. Delta I adalah lebih kurang sama dengan DI DJ darab dengan delta J. DI DJ kita tak tahu lagi. Okey. Pada J bersama dengan 3. DI per DJ bersama dengan mana dia? 4 pi 3 kuasa 2 ataupun 9 darab 4 36 pi. Okey, ini 36 pi, betul tak? 9 betul lah. Ini nilai DI DJ. Bermakna delta I iaitu DI DJ darab dengan delta J iaitu bersama lebih kurang sama dengan 36 pi didarabkan dengan delta J iaitu 0.02. Jadi delta I, dia suruh cari delta I saja, cari perubahan kecil di isi padu. Delta I adalah lebih kurang sama dengan berapa tu? 72. Betul tak ni? 0. Risau saya buat silap. Guna kalkulator lah akhirnya. Hilang keyakinan. 36
Darab 0.02. 0.72. 0.72 pi. 0.72 pi cm padu. Ini jawapan dia. Dia suruh cari delta I saja. Okey. Boleh faham tak contoh 25 ni? Boleh faham juga. Ada siapa yang nak tanya soalan? Okey, tak ada soalan ya. Saya tak ada. Okey, kita ada 5 minit lagi. Mungkin kita boleh tengok soalan nombor 1 kot. Soalan nombor 1. Latihan kendari 2.15. Tempoh ayunan T saat bagi satu bandul dengan panjang L. Ni tempoh, ni fizik ni. Diberi oleh T, ini tempoh tempoh dalam saat sama dengan 2 pi punca kuasa 2 L bagi dengan 10. Okey. Cari perubahan hampir dalam T apabila L menokok daripada 9 ke 9.05 cm. Alright. Buat ni, yang lain tu buat sebagai homework lah. Ada 4 soalan semuanya. Konsep dia sama saja dengan latihan 2.14 tadi tu. Hanya dia buat dalam situasi real world problem. Okay. Ya Allah. Alhamdulillah. Okay, dah hampir 10 suku dah. Tolong bagi tahu saya, apa nilai delta L? Nilai delta L dapat berapa? Sikit lagi juga. Delta L je. Saya nak delta L sahaja. Bukan Delta L 0.05. 0.5. Itu betul lah. Cikgu, DT per... sekejap, saya nak pastikan. DT per DL dapat apa?
Dia tak pasti betul tak. Okey, cuba sini. Itu sangkut kat situ Ya je. Okey, tengok T bersama dengan 2 pi punca kuasa dia bagi L per 10 kan. Okey, kita boleh susunkan balik. Yang saya risau ni mungkin korang banyak tersangkut kat sini kot. Confused. Tengok kat sini confused. Jangan lupa benda tu boleh dirungkaikan jadi begini supaya tak confused. Sekejap. Dia adalah sama dengan 2 pi punca kuasa dia bagi L per punca kuasa dia bagi 10. Ataupun kita tulis juga sama dengan, boleh tulis macam ni juga. 2 pi per punca kuasa dia bagi 10 L kuasa setengah. Kalau sebab ini nilai pemalar. Nilai ini pemalar. Dia tak kisah punya. Dia akan tetap sama juga. So kalau kita buat pembezaan, dia jadi apa? dt per dl sama dengan 1/2 darab dengan 2 pi darab dengan L kuasa setengah tolak 1. Okey. Tadi ini habis. Yang tinggal pi per punca kuasa dia bagi 10 L kuasa negatif setengah. Ataupun kita boleh tulis sebagai pi per punca kuasa 10 punca kuasa dia bagi L. Ataupun pi bersama dengan punca kuasa dia bagi 10L. Inilah jawapan dia. Expression dia. Boleh ikut tu Megat? Boleh cikgu. Ni dia. Kalau situ tak lepas memang banyaklah benda nak kena buat lagi. Akil dengan Amar macam mana? Dapat tak dt per dl? Dapat cikgu. Dapat? Dapat cikgu. So dt dapat dah jawapan? Jawapan akhir dapat dah belum? Tu belum. Cikgu, Ya. saya dapat 0.016556. Ya, betul lah tu. Betul lah tu. Baik cikgu. Okey, panjang juga lama juga nak buat ni Dia sangkut kat pembezaannya ya, Megat. Saya pening kat situ nombor dia macam. Dia sebab ada 10 tu bawah tu. Sebenarnya 10 tu pemalar je. Ketepikan sedia saja. Tengok pada L saja. L tu kuasa setengah. Yang lain tu pemalar. Letak ke tepi. Kalau pemalar mengganggu kita, habis. Okey, Megat dapat dah. Dah 10-20 dah. Yang lain tu buat sebagai homework lah. Saya dapat dah cikgu. Berapa? 0.01656. Okey, betul tu. Akil. Saya dapat 0.166. 0.0166. Okey, betul lah tu. Okey, good job. So sekarang ni yang soalan 2, 3 dan 4 tu buat di rumah Nanti tolong share lah jawapan dekat grup Facebook pula, dekat grup WhatsApp supaya kita boleh discuss kat situ. Okey, sebab saya dah tak mau nak drag lagi dah topik pembezaan ni. Pembezaan ni rasanya kita spend berapa? 14 hari kot? 14 sesi kot? Lama Lepas ni kita nak masuk pengamiran pula. Dan kita hanya tinggal 2 sesi saja bulan ini. Lepas tu korang pun nak balik asrama dah. Okey, sebelum tu tak apalah, topik pengambiran saya akan cerita dunia basic lah. Dunia basic saja nanti Kita mungkin tak dapat belajar banyak. Tapi saya punya pesanan kita dah go through 14 sesi saya rasa. 13 ke 14 sesi tak ingat. Janganlah bagi lupa apa yang kita dah belajar ni. Dan juga topik sebelum ni, topik apa bulatan ke?
Saya pun tak ingat dah benda topik yang kita belajar. Tapi tolonglah jangan bagi lupa. Buatlah latihan berterusan. Dan satu secret untuk Excel dalam matematik ni kan, satu yang saya nak share, cuba bantu rakan dalam kelas. Kalau rakan dalam kelas, kawan-kawan dalam kelas ada masalah matematik, bantulah dia orang kalau kita tahu. Sebab kalau kita tolong orang lain, kita akan rugi kita langsung. Kita punya ilmu tak akan hilang. Kalau kita bagi ilmu pada orang, ilmu kita tak hilang. Tetapi ilmu kita akan ditambahkan lagi disebabkan kita sharing tu. Okey? Dia ada multiplying effect. Satu, sebab kita punya brotherhood kita dengan kawan-kawan tu akan meningkat. Nilai persahabatan meningkat. Ilmu kita meningkat. Kita jadi happy untuk belajar. Jadi itulah saya punya pesanan. Jangan ditinggalkan knowledge yang kita dah belajar ni decay. Jangan biarkan dia hilang sedikit demi sedikit. Cuba buat latihan berterusan. Topik calculus ni adalah topik, pada kebanyakan orang adalah topik yang paling sukar sekali dalam Maths. Jadi kekalkanlah, jangan bagi hilang, rugi nanti sebab kita dah buat momentum lama dah. Okey. Jadi setakat ni saja hari ni.